Ni kata Kak Umar, mak dia habaq Kak Umar, no anak saya dia sibuk dengan sembahyang tahajud malam, qiyamul lail apa semua, dia kurang tidur lah. Jadi pagi dia tak boleh subuh. Umar kata ni sembahyang jemaah subuh lebih penting lagi. Nampak tak? Daripada qiyamul lail. Itu dia. Penting qiyamul lail, tapi ni lebih penting daripada qiyamul lail lagi. Hadir sembahyang jemaah subuh tu lebih besar daripada kamu bangun tahajud tanpa datang sembahyang. Tapi kalau kamu boleh qiyamul lail, kamu boleh datang sembahyang subuh jemaah, habis. InsyaAllah kita sambung muka surat 90 baru lah, kalam baru lah, insyaAllah kalam 18. Iya, muka surat 93 tuan-tuan lah. Menunda-nunda waktu beramal, tercela dalam agama. Di atas tajuk ni kita boleh faham dah apa-apa juga ibadat, tuntutan syarak, sama ada sebagai ibadat badaniyah, ibadat maliyah, ibadat ruhaniyah, ibadat syakhsiyah, semuanya kenalah dilakukan dengan masa, ketepatan ketika dan waktu yang dituntut. Jangan tunda, jangan tangguh, dan jangan kita mengabai-abaikan dalam erti lalai. Mengenai hal ini, Yang Mulia Ibnu Athaillah Askandari telah berkata dalam kalam hikmahnya yang ke-18 sebagai berikut: ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Anda berusaha memindahkan, menunda-nundakan segala amal kebajikan pada waktu ada kelapangan adalah sebahagian daripada kebodohan diri. Ya, suatu kebodohan diri. Ya, itu artinya. Pengertian kalam hikmah ini adalah sebagai berikut: apabila seseorang asyik dengan pekerjaannya, baik sebagai petani, pedagang, pegawai negeri, tukang jahit dan lain-lain, sedangkan ia dengan pekerjaannya itu sulit sekali mendapat kesempatan beribadat atau beramal soleh kerana kesibukan-kesibukan, sehingga ia payah mendapatkan waktu menambah ilmu pengetahuan agama. Tegasnya sulit baginya pergi ke majlis ta'lim, tak ada kesempatan nak pergi majlis ta'lim, sibuk dengan urusan-urusan keduniaan, tetapi selalu hatinya berkata atau lidahnya mengucapkan apabila ia mendapat kelapangan atau apabila ada waktu baginya, maka ia akan menambah pengetahuannya. Banyaklah perkara ni berlaku dah. Tu nah, ustaz duk mengajak lagi kalau ni. Dia jumpa kita, dia tanya, lama tak jumpa saya? Saya kata alhamdulillah. Di mana ustaz duk mengajak lagi? Oh, saya kena bagi laporan kat dia pula. Dia kata ratalah, biasalah, mengajak macam biasalah. Nanti saya pun tak ada lapang lah ni. Nampak nantilah tunggu bila saya ada lapang, kelapangan, insyaAllah saya akan ikut kuliah ustaz lah. Ya, orang yang ke 100,000 yang cakap tu, yang ke 100,000 mana yang cakap begitu. Inilah satu kerugian, satu kebodohan besar. Ya, kita kena jangka masa depan ketika akan datang. Pegang pada dalil hadis Nabi, hidup hanya 3 hari. Kemarin dah berlalu, besok belum menentu, hari ini yang kita ada. Jadi kita hidup hari ini je. Maka itu kita tidak boleh mencadang ataupun meramal ataupun cuba untuk meyakinkan diri kita sendiri bahawa kita akan hidup lagi. Kita ada masa kesempatan lagi, tidak, ya. Kesemuanya itu adalah ketentuan daripada Allah. La yastakhiruna sa'ah, di mana Allah tidak tangguhkan, tidak menangguhkan satu saat pun, ya. Walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat, sama ada binatang atau hayawan atau apa juga umat-umat Allah ni, semuanya ada ketentuan masa dipanggil ajal. Ya, itu kita kena faham.
Jadi makanya kesempatan sekarang lah kita buat. Ada masalah ni lah kita buat. Ketika inilah juga kita laksanakan. Jangan ada bahasa jiwa yang mencurigakan, bahasa jiwa yang menyalahi ikhtiar. Nantilah ada kesempatan kita mengaji. Ini tak betul, baik. Jadi pengertian kalam hikmah ini yang kita baca tadi ini, seperti kata musannif, misalnya pula dapat kita lihat bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dalam bulan Ramadan, kerana urusan-urusan yang dihadapinya dengan orang asing sehingga tidak mengizinkannya untuk berpuasa. Tetapi hati dan lidahnya berkata bahawa apabila ia memperoleh kesempatan melaksanakan puasa atau membayarnya, maka ia akan melaksanakannya. Sampai begitu juga, dah sampai Ramadan, dah masuk bulan Ramadan, nak tunggu Ramadan akan datang. Allah izin kita sampai ke Ramadan, masih lagi kita menunda-nundakan dengan berbagai-bagai alasan, sakitnya, tidak ada kesempatannya, sibuknya, berurusan di luar negerinya, berkesempatan pula kita tahu sedikit hukum hakam orang yang bermusafir ini, dia haruskan berbuka, boleh ganti pada hari lain. Kita ambil kesempatan-kesempatan itu dengan memberikan alasan kita tak payah puasa, nanti tunggu puasa, boleh tunggu ke Ramadan akan datang. Ini persoalan pokoknya kita kena faham, Kita ada 3 masa, tuan-tuan, yang kita selalu diperdayakan. Pertama, masa inilah kita sering bercakap perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang disukai oleh syarak, perkara yang dituntut untuk kita laksanakan, kita akan tangguh. Nantilah, insya-Allah, saat ini saya buat, esok saya buat, bagai-bagai. Ini satu penipuan, suatu ghurur, al-ghurur ad-dunya dengan ghururiyahnya, dunia dengan penipuannya, kekecohannya, itu kita nak ambil faham. Yang kedua, suatu keyakinan jiwa kita, nampak kita boleh hidup lagi, boleh panjang umur lagi, Iblis alaihi la'natullah, satu hamba Allah ni, dia sentiasa berhajat nak jumpa dengan Iblis, maka Allah Ta'ala izinkan dia bertemu dengan Iblis. Jadi Iblis kata dia, hang nak jumpa aku sangat ni pasal apa? Dia kata, aku nak jumpa dengan hang, aku nak sepak hang, dia kata. Tu dia, sampai tahap tu, aku nak jumpa hang sendiri, kemudian aku nak sepak hang sungguh-sungguh, sebab hang cukup biadab. Iblis kata dia, mujok, nampak, aku tahu lagi umur hang ada lagi 30 tahun. Iblis kata, mujok, aku tahu umur hang ada 30. Kalau hang mati, kalau hang boleh mati besok, sekarang aku nanti sepak hang dulu. Iblis kata dia, nampak, mujok, aku tahu hang ada 30 tahun lagi boleh hidup. Nampak dia pun dan tak hidup sebab Iblis. 30 tahun lagi nak hidup ni, balik terus, tak semayang, tak ngaji apa semua dah. 30 tahun dah lagi. 3 hari tak sampai mati, datang Israel ambil nyawa. Itu dia. Inilah, nampak, Iblis lagi pandai pada dia, lagi cekap pada dia, nampak, menipu kan dia. Sebab kita tidak ada ilmu ni. Ilmu yang kedua ni kita tidak ada. Ilmu yang kedua apa tadi ni? Tidak ada esok bagi kita, tidak ada sesuatu yang boleh kita yakinkan yang kita boleh hidup lagi. Sebab tu Nabi kata, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kamu beramal untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lama. Dan hidup lama nak berebut buat apa dunia? Kita nak hidup lama lagi, pasal apa nak berebut? Tak payah duk berebut lah. Dunia 1000 tahun lagi nak hidup. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kamu beramal untuk akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Itu dia. Nampak tak? Jangan tangguh. Itu ertinya yang kedua. Waktu yang kedua, kita yakin diri kita sendiri bahawa kita akan hidup lagi. Nampak? Yang ketiga, kita diikat dengan angan-angan yang panjang. Nampak ada? Angan-angan ni lah yang menyebabkan kita tak ingat mati.
Nak jadi tu, nak jadi ini, nak buat tu, nak buat ni, berbagai-bagai. Ini tiga-tiga ini masuk dalam ghururiyah, ghurur, suatu yang memperdaya. Inilah sifat dunia. Kita kena faham ya. Jadi maka itu kita pegang kepada apa yang disebut oleh Nabi, hidup 3 hari. Kemarin berlalu, besok belum menentu, hari inilah kita ada. Saat ini kita yang sebenarnya wujud. Itu kita nak faham ya. Jadi makanya kita wujud apa kita? Wujud mungkinat. Boleh ada, boleh tidak. Itu wujud kita. Wujud mungkinat. Allah wujud wajibat. Itu kita nak biar faham. Wajib, Allah wujud. Kita wajib, kita mungkinat. Mungkin boleh wujud, mungkin boleh ada, mungkin boleh tidak, mungkin boleh mati. Itu hidup mungkin tu. Boleh faham ya? Mungkinat. Kena pegang dulu tu, baru kita akan jalan dengan sepenuh dan kita akan tunai kerja-kerja Allah. Baik. Jadi makanya dah beberapa ya. Demikianlah pada amal-amal salih lain seperti sembahyang, berzakat, naik haji, menolong fakir miskin, berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Maka menunda-nunda amal salih itu adalah merupakan bahawa seseorang itu bodoh, tolol dan belum dianggap sebagai seorang mukmin yang berakal waras. Itu dia. Nampak ya? Itu bahasa dia. Tu nah. Seseorang yang demikian halnya menurut kacamata agama yang sebenarnya dianggap orang bodoh. Itulah orang bodoh ni, ya. Yang tidak pandai menilai. Yang tidak pandai menilai suatu yang berharga, suatu yang baik, ya, yang tidak tahu menilai, mengukur waktu dan mengenal waktu habis, ya. Itu dia. Bodoh yang pertama sekali tak kenal Tuhan. Bodoh yang kedua sekali tidak mengenal waktu. Bodoh yang ketiga tidak mengenal diri. Nampak? Bodoh yang keempat tidak mengenal dunia. Itulah bodoh. Boleh faham? Kalau nak kata orang bodoh, kena ingat 4 perkara ni. Kalau dia tak kerti baca, jangan kata bodoh. Jangan kata bodoh dah, tak betul lah. Ni tak kerti baca, bodoh dah. Itu dah, itu bab lain. Itu kita kena agak dululah, ya. Bodoh yang pertama sekali kerana tak kenal. Dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bodoh nombor 1. Habis dia tak tahu diri dia tu apa dia, makhluk kah, pencipta kah, kena cipta kah, apa dia tak tahu apa, ya. Jadi hidup dia ni lebih teruk, balhum adhal, lebih teruk pada binatang. Bodoh yang kedua tak kenal waktu. Waktu sembahyang paling utama dia tak tahu. Nampak tak? Itu yang kedua. Itu yang paling kita tiga nak kata. Dan waktu ketiga tadi ini, bagaimana kita tidak mengenal diri kita sendiri. Di mana kita main pasal apa, kita main buat apa, kita mari pasal apa, kita ada untuk apa tujuan kita mari ke dunia ini, kemudian apa kesudahan kita. Ini kita kena tanya diri kita. Syauqi B, seorang ulama Mesir, tulis dalam buku dia karang satu buku khas pasal bab ni aja, dalam bentuk syair, ya. 5 soalan yang kita kena tanya diri kita dulu, ya. Dan akhir sekali kita tak kenal dunia. Apa dia hakikat dunia sebenar? Dia tengok banyak orang mati, tak mai balik. Dia tak tanya pasal apa. Inikah dunia? Nampak, ya? Sifat dunia ada ni, dia akan binasa, dia akan hapus, dia akan hilang dan dia tidak kekal. Itu sifat dunia. Habis. Ya, benda yang tidak kekal kita duk cari buat apa? Benda yang tidak hakiki wujudnya, kenapa kita menumpu padanya? Itu satu kesalahan besar. Nampak? Allahu Akbar. Duk teringat nak buat tu, nak buat ni, nak buat. Dia tak tahu ni nak buat ni, benda akan datang. Belum jadi, belum. Itu mungkinat tu. Allahu Akbar. Mulalah iblis ni cucuk, syaitan dia cucuk dekat dia, nampak ya. Hang bagi cepat sikit sembahyang, hang nak kena buat yang tu, hang nak kena buat yang ni, hang kena tunai yang tu, kena tunai yang ni. Dia datang kesibukan dalam kepala tu. Puasa ni dia tak tahu. Nak jadi saat ni, nak boleh ada saat ni tu, boleh ada ke? Ya? Aku nak pergi sekian-sekian tempat. Lu dalam kepala kata saat ni hang pergi sekian-sekian tempat. Kita nak pergi tu boleh pergi sendiri lah. Nampak ya? Ni kita dah pergi sembahyang ni pun Allah izin kita belum diri.
Apatah kita nak buat kerja-kerja luar? Oh, nak pergi buka kedai, nak pergi jumpa orang ni, dah berurus penjagaan ini, nak jalankan pelaksanaan. Macam-macam program kita akan datang menyebabkan kita tertikat dan kita dihambat-hambat untuk meninggalkan masjid dengan segera. Sampai tak sempat nak berdoa. Bagi-bagi salam tu hilang terus. Nampak tak? Wah, saya dia tak tahu makhluk tu yang kita duk idam-idam tu adalah masuk dalam mungkinat. Sebab tu bab akidah ni kita akan mengaji 4 tuan-tuan. 4 soalan penting. Akidah pertama uluhiyah kena mengaji. Kedua nubuwah, kenabian, kerasulan, wali-wali Allah. Ketiga sama'iyah yang bila kita dengar. Keempat mumkinah. 4 mumkinah. Mumkinah ni benda dunia lah. 4 ya. 4 benda ni kita dah tahu. Baru boleh. Segala urusan-urusan kehidupan masuk dalam mumkinat. Segala ilmu-ilmu keduniaan masuk dalam mumkinat. Segala perancangan-perancangan kehidupan masuk dalam mungkinat. Segala urusan-urusan dalam peribadi kita, dalam kerja keluarga kita, masyarakat kita masuk dalam mungkinat. Itu kita kena faham. Itu mungkinat. Benda ni harus, boleh ada, boleh tidak. Dia makhluk, bersifat alami. Makhluk. Tidak memberi kesan. Nampak tak? Penentuan dia datang daripada bab pertama kita mengaji, bab uluhiyah, bab ketuhanan juga kita mengaji. Bab ketuhanan kita mengaji itu, di situlah kita akan faham bahawa mungkinat ini adalah makhluk. Boleh ada, boleh tidak. Bahasa mungkin kita pakai bahasa tu. Yang kedua bab nubuwah, bab kenabian, bab kerasulan, bab kewalian, bab kerohanian masuk dalam tu. Yang ketiga masuk dalam sama'iyah. Sama'iyah ni benda kita dengar, tak ada bukti, nak proof, tidak boleh proof dalam ma'mal. Wujudnya soal mungkar nakir, ada boleh proof ke secara ma'mal? Boleh. Tak ada. Tak nak dalil akal yang boleh kita buat hujah kata ada soal mungkar nakir. Tak ada. Sebab tu banyak orang tak percaya. Banyak jadi orang kufur kepada Allah. Sebab tidak ada bukti boleh membuktikan kata ada azab kubur. Tak ada. Hanya pakai dengar saja daripada hadis-hadis Nabi. Dia kenyataan-kenyataan tawatur daripada para alim ulama yang tersirat dalam Quran dan kitab-kitab. Itu saya yang berikan kita sebagai suatu keyakinan. Nak percaya atau tidak? Itu bab sama'iyah, bab dengar, sama'i, dengar, telinga. Bab ni cukup banyak ni. Masalah wujudnya akhirat, masalah adanya surga, masalah adanya neraka, masalah kita akan bertemu Allah semula, masalah kita akan melihat Allah di akhirat, masalah kita akan dihisab, masalah adanya jambatan as-sirat mustaqim, masalah wujudnya dengan timbang mizan, timbang kubra. Semuanya ini sama'iyah. Kita nak proof secara lahiriah tak boleh. Kita nak bawa sebagai satu hujah untuk dinilai kaji dalam ma'mal tak boleh. Nampak tak? Kerana dia adalah urusan ghaib yang tidak ada kenyataan selahiriah yang boleh diuji cuba dalam ma'mal. Nampak? Dia hanya bergantung kepada dengar, percaya ke tak? Atas kepercayaan itulah kita akan membentuk syakhsiah peribadi kita sebagai seorang mukmin, seorang abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas keyakinan itu. Kalau kita tak percaya yang tu, yang kita dengar tu, maka kita akan terdedahlah kepada pertama angan-angan panjang. Nampak tak? Tunda-tunda beramal. Itu berlaku. Nampak tak? Nampak tak? Jangan lagi lah yang kita sebut tadi perkara yang lain. Ini kita nak faham tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik ya. Biar pergi kat dia. Bila kita mari ganggu satu kita duduk sembahyang ada gangguan, mari kita cepat-cepat sembahyang sikit perhabis ni. Saat ni hanya dengan doa cepat-cepat balik. Nak pergi buka kedai. Kita jawab balik kat dia, nak buka kedai tu pun izin Allah. Kalau Allah tak izin aku tak boleh buka kedai tau. Kata lu tu. Dan dia drop balik. Nampak? Sebab Nabi kata bila datang bisikan-bisikan sampai bab ketuhanan, katakan amantu billah. Amantu billah. Kata lu tu. Ni sembahyang ni kata sunat. Amantu billah. Kemudian baca qul Allah. Baca surah qul Allah cepat-cepat dalam sembahyang. Nampak? Kalau mari satu runtunan kuat ganggu kita, suruh cepat sembahyang, suruh cepat keluar cepat. Sampai kita boleh marah tu imam. Apa duk panjang-panjang. Nampak? Habis. Marah tu imam habis, tak dapat apa lah. Nampak? Hilang. Ya, status tu imam tegur tak boleh. Ya, imam dia terlupa ke silap kan. Kita pergi baca ayat tu dengan niat tegur. Batal sembahyang kita.
Status imam tu tinggi tu. Dia punya kemuliaan tu. Jangan kita ada pelekeh, nampak? Ya? Kita nak tegur tu imam tu, kalau kita niat tegur dia, batal sembahyang kita. Tu dia tahap tu. Dia kata niat zikir, tu dia baru boleh. Niat zikir kot dia baca ayat salah kata mana tersilap, dia tak boleh sangkut taman ayat tak boleh nak keluar. Kita kena niat zikir, nak sebut dia tu. Dia tinggal satu ayat kot dah, kita nak sambung ayat tu nak bagi dia ingat. Kita kena niat zikir tu. Spontan kena niat zikir baru boleh baca ayat tu. Nampak? Aku berzikir kepada Allah. Niat dalam hati baru baca ayat tu. Tidak. Kalau tidak batal sembahyang kita. Buka tengok dalam Sabilul Muzalin. Dan yang pertama insya-Allah kata musannif. Yang kedua, seseorang yang demikian halnya menurut kacamata agama sebenarnya dianggap orang bodoh. Kebodohan dapat dilihat daripada 3 macam. Pertama, orang itu mendahulukan dunia atas akhirat. Atau memilih dunia atas akhirat, atau dengan kata lain lebih mementingkan dunia atas akhirat. Kacau. Maksudnya kita ingat, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mementingkan kehidupan duniawi, ya, sedangkan akhirat itu kekal abadi. Lupa ingat tiap-tiap malam tu kita baca ayat tu. Maksud saya tiap malam ni kita baca sembahyang witir, ya. Pada rakaat pertama sembahyang witir kita akan baca surah ni. Di seperingat kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Nampak tak? Kita buat witir sebelum tidur semata-mata kerana wasiat kepada jiwa kita sendiri. Ingatlah, jangan kamu pentingkan kehidupan dunia, akhirat itu kekal. Tiap-tiap malam duk peringat, tak mau lekat juga. Nampak tak? Tapi insya-Allah orang yang sembahyang witir ni akan dapatlah dia punya kenikmatan hidayah yang tersembunyi di sebalik kenyataan ayat yang tersirat tadi. Boleh faham, ya? Kita akan dapat kepentingan dunia. Baik, bacalah, jangan tinggal sembahyang witir. Nabi kata aku sayang 3. Pertama, puasa 3 hari sebulan. Kedua, sembahyang duha. Yang ketiga, sembahyang witir. Nabi sayang. Bila Nabi sayang, makna kata Nabi nak kita buat supaya kita dapat nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi kita, kelebihan, ya. Bila Allah boleh buka pintu hati kita, nampak akhirat, sayang akhirat, sedia kepada akhirat, akan yakin menuju akhirat, itu satu rahmat. Satu rahmat yang cukup besar, tuan-tuan. Nampak? Jangan lupa, kan? Baik. Jadi orang ini adalah orang yang telah meninggalkan sesuatu yang telah disuruh oleh Allah atasnya pada mengerjakan sesuatu, ya, padahal mementingkan akhirat atau dengan kata lain mementingkan ajaran agama Islam adalah lebih didahulukan daripada kepentingan yang bersifat duniawi. Nampak? Ya. Kita belajar agama ni lebih penting daripada ilmu soalan yang lain. Mesti kena belajar soalan agama. Sebab kita abdi. Kita mari ke dunia sebagai manusia kerana untuk jadi abdi Allah. Sebab itu kita nak balik kepada Allah, kita kena cari ilmu untuk membentuk peribadi abdun pada diri kita. Ya, kita mesti menyifat, kita akan meletakkan diri kita pada tingkatan yang tertinggi, makam abdun. Makam tu kita cari. Kita tak cari makam lain. Makam Tun ke, makam Tan Sri ke, dia tinggal tak berikan apa-apa. Nampak tak, ya? Makam Tun ke, makam Tan Sri ke, makam Datuk ke, nak kena darah tinggi kena juga, nak kencing manis kena juga, nak kena potong kaki kena juga. Betul tak? Nah? Tapi kalau makam abdun, insya-Allah Tuhan pelihara semua bawah dia. Jadi hamba dia, kita akan dapat pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau juga kami minta tolong. Kena kata minta tolonglah. Ya, sebab kita abdun mesti kena minta tolong kepada Allah. Itu paling penting kita faham. Baik. Jadi makanya kata tadi ini, ya, atau dengan kata lain mementingkan ajaran agama Islam lebih didahulukan daripada kepentingan bersifat duniawi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya lebih memerlukan amal kebajikan yang bersifat khusus, apalagi yang bersifat umum atas kehendak kepentingan pribadi mereka. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairum wa abqa. Tetapi kamu memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita dah nampak tadi kan, rupanya sudah dibentangkan dalil di sini paling kukuh sekali lah, ya. Maka terang dari ayat ini bahawa kehidupan di akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan kita di dunia yang fana ini. Oleh kerana itu patut dianggap bodoh dan tolol orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia saja, sedangkan ia menganggap ringan terhadap kehidupan kelak di akhirat yang baqa, kerana amal ibadah kita lah menurut pandangan lahiriah yang akan membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, hadis yang kita duk dengar selalu, ya, sedia 5 perkara, ya, sebelum datang 5 perkara kan. Yang ni cukup penting tuan-tuan. Hadis ni cukup penting. Kita mesti ada ingat dalam kepala kita, dalam jiwa kita. Kita tak ingat matan dia pun tak apa, tapi kita ingat dia punya madlul dia. Dia punya message dia yang paling penting, yang tersirat, ya. Kita hidup sebelum mati, faham, habis. Kerana kita tak akan mati lagi. Sekali mati saja, tak boleh mati 2 kali. Kita akan hidup sekali lagi. Itu paling penting sekali. Kedua, kita punya keamanan sebelum datang balak. Aman kita lah. Kok mana kita ada, keadaan kita tu aman ke tidak. Kadang-kadang negeri perang dengan hebat begitu, tapi kita aman. Kita ada di bujuk, di kawasan yang aman. Kita berada di bawah perlindungan yang aman. Itu paling penting. Bila dah aman tu, jangan tunggu bila mai balak baru kita nak cari Tuhan, nak cari ilmu, nak cari itu, nak cari ini, kemudian kita bagi alasan pula. Nampak? Duk tunggu balak nak mengaji je lah. Masjid-masjid semua habis dia bom lah, mengaji je lah. Nampak guru-guru semua dia padam habis dah. Nampak? Berhenti tutup guru-guru dengan majak lah. Nak pergi cari je lah. Sementara duk aman ni, mai aku turun. Nampak tak? Di rumah aku tidur lena. Pagi tak dengar apa pun, senang keluar daripada rumah main masjid. Itu aman tu. Ya, itu dia. Sehat sebelum sakit. Sehat yang tidak menghalang kita mengaji. Sakit memang kena sakit, kalau tak sakit bukan orang. Nampak ya? Jadi kita dapat kesihatan, boleh mari mengaji lagi. Tu lah. Kesihatan yang boleh kita dengar, kesihatan boleh kita baca, kesihatan boleh kita melihat. Ini kesihatan penting Tuhan bagi kepada kita. Mari kita guna nikmat itu. Ya, tu ya. Kita hidup kaya sebelum kita miskin. Ada kemampuan serba-serbi, boleh urus kehidupan. Tak perlu kita nak kena pergi cari duit banyak-banyak sehingga tinggal mengaji. Ya, kita ada jalan-jalan yang boleh kita sentiasa diberikan bantuan pertolongan oleh Allah, ya. Tak banyak sikit pun kita ada kemampuan untuk menanggung diri kita sendiri. Itu artinya kaya. Kaya lagi, kaya jiwa, kaya lagi, kaya hati, kaya lagi, kaya kita punya ilmu. Itu paling penting. Itu dia kena cari. Bila ada kaya lagu tu, mari kita cari lagi. Itu pentingnya. Dan kita kena ingat dalam keadaan mana kita sudah, kita tulah dunia sebelum kita mati. Kedua, kita aman sebelum bala. Ketiga, kita sihat. Keempat, kita miskin. Itu dia. Dan kelima, di mana ketika kita berada dalam keadaan yang sentiasa diberikan Allah dengan kebajikan ketaatan. Nampak tak? Jangan sampai kita lupa pergi jatuh jadi maksiat. Nampak tak? Sementara aku dapat hidayah, boleh buat petunjuk ni, aku buat. Sementara boleh bangun malam sembahyang tahajud. Nampak tak? Jangan sampai malam tak boleh tidur. Itu kacau lah. Baru nak tahajud tak ada reti lah. Bila tak boleh tidur tu penyakit lah. Bila penyakit macam mana kita nak beramal? Nampak tak? Lagi tak boleh. Jadi makanya kita kena ambil lah ketenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mana kita mesti laksanakanlah tuntutan itu. Baik, sambung. Maka dikata musannif di sini, ya, maka terang dari ayat ini bahawa kehidupan di akhirat adalah lebih baik daripada lebih kekal kehidupan duniawi. Patut maka dianggap bodoh dan tolol orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi saja. Baik, kemudian kita lihat B.
Orang itu menunda-nunda amal ibadatnya kepada waktu di mana ia tidak sibuk lagi. Nampak tak? Atau dengan kata lain, pekerjaan yang sedang dihadapinya telah selesai, menunda waktu untuk beramal adalah dalil bahawa orang itu adalah bodoh dan tidak sempurna imannya. Mana boleh selesai masalah? Dunia ni tempat masalah. Sebab tu dia ada dua, dia ada dua berpasang-pasang. Allah jadikan duniawi ini sifat yang paling pertama sekali, sifat dia tidak kekal. Itu dunia. Pertama, dia tidak kekal. Itu sifat dunia, hakikatnya. Yang kedua, dia berpasang-pasang. Dia tidak tegak di atas satu yang sempurna. Ada sehat, ada sakit. Ya, ada hidup, ada mati. Itu dunia. Ya, ada naik, ada turun. Ada berjaya, ada gagal. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nampaklah. Itu dah. Allah jadikan berpasang-pasang ni. Bila benda pasang-pasang ni kita tak boleh jamin, tak boleh dapat suatu ketetapan, suatu pegangan yang mu'tamad. Betul tak? Bila kita duduk sihat-sihat ni, jaga jangan bagi dia sakit. Paling penting kotak kita ni kata apa? Jangan bagi dia sakit. Tapi oleh kerana datang dunia kacau kita lupa dah sebab sakit tu. Nampak tak? Jadi kena masalah. Subhanallah. Itu dia. Itu yang paling penting. Itulah punca yang datang semua penyakit ni. Nombor satu, kerana fikiran kita. Kedua, kerana perut. Dua tempat tu lah dunia kita rosak, tuan-tuan. Pertama, akal. Ya. Perjalanan akal, pemikiran akal, ya, tidak jalan dengan sempurna. Nampak tak? Kedua, perut. Ya, boleh lah. Akal tu kena dapat supply darah yang cukup. Kepala kita kena dapat supply darah yang cukup. Maka itu Allah wajibkan sembahyang 5 waktu. Ya, dengan sujud yang dikhususkan, hak Allah, tak boleh hak lain. Sampai jadi hak Allah, nak beritahu kita benda tu penting sangat-sangat. Banyakkan sujud kepada Allah, lamakan sujud kepada Allah, supaya otak kepala kita dapat pengaliran darah yang sempurna, yang cukup. Bila masuk darah, dia masuk air, masuk oksigen, cukup lah. Nampak? Baru perjalanan akal kita akan berjalan dengan baik. Otak tu jadi sebagai tunggangan kuda. Penunggang dia adalah akal. Jantung penunggang, hati itu penunggang, jantung itu kuda sebagai alat penunggang. Faham Nampak ya? Jasadiah kita, tangan kaki kita itu adalah sebagai tunggangan, nafsu penunggang dia. Nampak? Boleh ingat jadi kita boleh baca macam tu, baru kita boleh takbir hidup kita. Ya. Jadi makanya tadi ini, kenapa? Sebab umur kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan ajal kita, berapa lama umur kita di dunia ini, semuanya menurut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunda-nunda waktu beramal berarti menjauhkan diri dari keyakinan pada mengerjakan amal soleh. Sebab mungkin saja seseorang tidak mendapatkan kesempatan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang dicita-citakan sebelumnya. Kerana mungkin saja ajalnya sampai, maut merenggut nyawa dari batang tubuhnya sebelum ia dapat mengerjakan amal soleh. Yang ditunda-tundanya itu, atau mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang dihadapinya bertambah banyak atau bertambah ketat. Sebab pekerjaan-pekerjaan duniawi yang kita hadapi dalam hidup ini, dunia ini pada umumnya sambung-sambung tali menali, ikat-mengikat antara satu dengan yang lain. Tidak ada masalah, problem yang boleh kita atasi, yang boleh kita lari. Tak boleh kan? Ya, tu boleh kan? Saya tengok di belakang satu director, saya pejabat di belakang, dia besar. There's no problem that you can run off from. Dimana kamu tak boleh lari daripada problem, tak boleh lari. Tapi kita ada jalan menyelesai. Jalan selesai, Tuhan tolong. Problem tak ada, kita tak boleh lari. Sebab dunia ni memang tempat problem. Kan? Terjadilah. Baru disebut problem ni 5 lah. Quran sebut 5 kan? Ya. Takasur, dia lebih
Problem kerana kita nak kumpul dunia banyak-banyak, kena kumpul. Itu takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, saling kumpul mengumpul, saling himpun menghimpun harta benda dalam begitu punya kalut, diikat oleh problem-problem untuk mencari duniawi ini, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu sampai di kubur baru sedang, Allah rupanya mati, dia ingat kau boleh hidup lagi, rupanya mati juga kan. Naik dunia kita naik. Oh ya, tengok kita punya saham pun naik, tengok kita pendapatan pun tinggi. Allah ya, begitu punya sonok lah ya. Robert Koch lah, Raja Gula 41 bilion dah dia punya. Orang yang ke-16 yang kaya di dunia orang ke-16. Tapi orang nombor 1 orang Arab Arab nombor 1, orang Arab. Orang Qatar nombor 1 orang Arab ya. Tapi kemah, kaya dia kemah. Dia punya kaya cukup kemah ya. Jadi dia buat masjid, bina masjid, nampak tak? Dia taja yayasan pengajian. Ya, dia taja syarikat yang cetak kitab. Nampak? Syarikat cetak kitab tu dia taja kitab. Apa boleh cetak banyak mana sekali. Ada pengarang-pengarang yang boleh hantar kitab untuk dicetak, apa cetak. Aku sponsor. Tu dia. Kemah kaya dunia akhirat. Kita nak lagu tu. Raja Gula kita tak ada apa, macam dia bukan Islam, nanti orang gila. Dah tu gula, tak nak makan, awal-awal tak nak makan gula dah. Belum mati lagi kan, walaupun dia Raja Gula. Nampak tak? Tak boleh makan gula tu. Duduk tunggu bila nak mati. Masuk liang kubur besok ni, kalau tak Islam lah. Kita tak tahu akhir hayat dia apa Tuhan nak bagi hidayah kat dia. Ditakdirkan kalau dia masuk kubur dalam keadaan kufur juga, habislah. Menangis pun tak ada erti, berlagu pun tak ada erti, tak ada lagu pun tak erti lah. Tak berikan apa-apa faedah langsung, nampak tak? Ni jenis lagu tu lah. Tapi Allah tuju ta'ala kepada orang Islam. Pentingnya orang Islam diperingat lagi. Dalam surah Al-Munafiqun kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman ya'mal dzalik fa ulaika humul khasirun. Ya, wahai orang yang beriman, makmum duduk dengar ramai sembahyang Jumaat. Tak boleh faham telinga kasar, telinga hati boleh faham. Telinga kasar tak faham, tak tahu bahasa Arab, tak apa. Telinga hati mau dengar, dia dengar daripada telinga hati itu masuk terus, dia akan buka mata hati. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tu imam baca ayat tu. Surah Munafiqun, rakaat kedua. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan. La tul amwalukum, harta benda kamu, wala auladukum, anak pinak kamu, an zikrillah, mengingati Allah. Ingat Allah ni, mengikut dalam Tabari, dalam tafsir Tabari ni. Pertama, ingat Allah dalam menunaikan salat. Kedua, ingat Allah dalam menggunakan nikmat bersyukur. Ketiga, ingat Allah dalam menjalankan kehidupan kamu halal dan haram. Nampak? Keempat, ingat Allah. Nampak tak? Di mana kamu akan dituntut nanti di akhirat, bahawa kamu akan ditanya summa la tusaluna yawma idzin 'anil na'im. Nampak tak? Yang kelima, ingat akan Allah sebagai Tuhan kamu yang maha agung, yang maha besar. Itu dia. Nampak tak? Itu kena tahu. Allah kena first. Allah kena dahulukan, diutamakan. Itu 5 ingat. Nampak? Ini mengikut Tabari, dalam tafsir Tabari. Buka tafsir Tabari. Cantik tafsir tu. Ya. Ini yang dia katakan tadi ini. Jangan kamu dilalaikan. Perlalaian pertama sembahyang lah. Aqimis salata li dzikri, tegakkan salat buat ingat aku. Itu dia. Kamu tegakkan salat, tapi kalau kamu dah kalut dengan dunia kamu akan lalai. Lalai lah. Bila lalai, kamu sudah ditimpa satu penyakit. Penyakit itu dipanggil wailun, kecelakaan. Nampak tak? Wailun. Fawailul lil musallin alladzina hum an. Itu dia lah.
maka kecelakaan menimpa orang sembahyang. Bukan orang sembahyang tu celaka tak? Mana orang sembahyang celaka? Kecelakaan menimpa orang sembahyang. Orang sembahyang nanti kena celaka tu. Nampak? Kalau lalai pada sembahyang. Pasal apa lalai? Kerana mementingkan urusan dunia. Tak apa, waktu ada lagi. Tak apa, waktu ada lagi. Dilalai oleh dunia, syahwat, tidur, subuh, nampak tak? Matahari tak naik lagi. Dia tak baca matahari boleh turun. Nampak tak ya? Itu kita dah faham tak? Sambung lagi tidur, terlepas subuh, nampak? Terlepas jemaah paling penting. Jemaah yang paling penting sembahyang jemaah subuh tu paling penting. Nampak tak? Seorang sahabat ni dia mari sembahyang jemaah, tiba-tiba subuh tiba-tiba tak nampak, 2 kali subuh dia tak nampak. Sayyidina Umar punya zaman tu lah, Umar pun tanya, mana pi orang ni? Nampak tak? Mak dia jawab, mak dia main sembahyang subuh, dia tak main, mak dia main sembahyang subuh. Zaman Nabi, orang perempuan dah sembahyang subuh biasa lah. Cukup ramai orang perempuan sembahyang subuh tu kan, zaman Rasulullah ni. Bukan kata orang perempuan tak pergi masjid, ramai orang perempuan pergi masjid. Maka tu orang perempuan pergi sembahyang subuh, sebab bukan mazhab Syafi'i, sembahyang dalam gelap-gelap, sembahyang awal waktu tu gelap-gelap. Mengikut mazhab Syafi'i lah ya. Hanafi dia kena lewat sikit. Hanafi sampai kita boleh nampak sikit rupa orang, baru waktu tu afdal bagi mazhab Hanafi ya. Kita Syafi'i duduk gelap-gelap sampai tak cam muka, masa tu mau sembahyang. Nabi pesan ke orang perempuan, hendaklah mereka balik masa duduk gelap-gelap tu balik, jangan cerah balik supaya tidak dilihat orang lelaki-lelaki. Maka tu kita tak, orang tak nampak orang perempuan sembahyang zaman Nabi. Bahawasanya mereka ni cukup ramai. Orang perempuan mari sembahyang subuh. Tu dia. Dia ni kawan ni, hamba Allah ni tak main 2 kali. Nabi tanya kat mak dia, mana pi anak hang? Dia kata, ya Rasulullah, anak saya sibuk bangun tahajud semalam, malam qiyamul lail. Maka dia qiyamul lail, maka dia mengantuk, tu dia tak main nampak subuh. Ni kata kat Umar, mak dia habaq kat Umar, anak saya dia sibuk dengan sembahyang tahajud malam, qiyamul lail apa semua, dia kurang tidur lah. Jadi pagi dia tak boleh main subuh. Umar kata ni sembahyang jemaah subuh lebih penting lagi. Nampak tak? Daripada qiyamul lail. Itu dia. Penting qiyamul lail, tapi ni lebih penting daripada qiyamul lail lagi. Hadir sembahyang jemaah subuh tu lebih besar daripada kamu bangun tahajud tanpa datang sembahyang. Tapi kalau kamu boleh qiyamul lail, kamu boleh datang sembahyang subuh jemaah, habis. Memang hebat lah, hebat. Tidak tuan-tuan. Boleh kan? Itu kita ambil. Orang kata Nabi takhirkan sembahyang qiyamul lail tu, sembahyang sunat tahajud tu di hujung-hujung waktu 1/6 malam. Nabi akan sembahyang tahajud qiyamul lail pada 1/6 malam. Jadi waktu itu dia panggil waktu apa? Waktu sahur. Nama waktu tu waktu sahur tuan-tuan. Cuba bangun. Lazim ke waktu setiap hari, jadikan sebagai suatu akhlak yang abadi. Bukan secara kebetulan yang tersedak jaga, tak mau. Kita kena reka bagi jadi masa tu kita boleh bangun. Ya Allah, oleh kerana Engkau bagi aku sihat, aku sebelum sakit, Engkau bagi aku aman sebelum aku bala, Engkau bagi aku muda sebelum aku tua, Engkau bagi aku, nampak tak, kaya sebelum aku miskin, Engkau bagi hidup sebelum aku mati. 5 tu aku nak bangun untuk sembahyang tahajud, dan aku nak pergi sembahyang jemaah di masjid. Tu dia, nampak tak? Mati syahid. Orang tu kalau mati tak ada hisab kubur, tak apa lagi, tak ada hisab kubur. Itu dia. Dua benda sebut atas lisan Rasulullah yang mulia. Ya Allah, oleh kerana Engkau bagi aku hidup sebelum aku mati, Engkau bagi aku aman, cukup lega ni dah. Tip aircon lagi boleh tidur dalam aircon lagi. Engkau bagi aku aman sebelum bala, Engkau bagi aku sihat sebelum aku sakit, Engkau bagi aku kaya sebelum aku miskin, Engkau bagi aku muda sebelum aku tua. Nampak tak? Tua apa muda juga lah. Kita umur 70 kan datang muda ya. Muda jiwa. Nampak? Bukan muda fizikal. Macam kata Said, Dr. Ros Yusuf Qaradawi kata, zaman Malaysia ya, masa dia main umur tu 74. Dia kata aku boleh sampai di sini
Dia bercakap di USM, Dewan Syed Putra. Dia kata, aku boleh sampai di sini Malaysia kerana aku muda. Dia bergelak. Dia kata dia tu, semua pakai gelak dia mana. Jiwa aku muda. Nampak tak? Fizikal aku tua dah. Jiwa aku muda, aku boleh sampai ke sini. Kalau jiwa tua, umur muda. Tapi mana? Orang yang tak reti nak pergi mengaji, tak reti pergi masjid ni, nampak tak? Tak pandai pergi tempat ni, jiwa tua. Jiwa dia sudah tua. Fizikal dia belum tua, jiwa sudah belum. Jadi jiwa kalau sudah tua, habis fizikal dia tak bererti. Tapi daripada mula jiwa tu dia tanam jiwa muda, nampak tak? Ya. Jadi baru boleh. Itu kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dia sempurnakan, nampak? Fa alhamaha fujuraha. Tuhan bagi satu nafsu. Ayat ini beri dalil Tuhan bagi kita satu nafsu. Nafsu mulhamah nama dia. Ayat ni lah. Fa alhamaha. Itu datang nafsu mulhamah. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita punya nafsu amarah, kita kena tambatkan kepada nafsu lawamah. Mula-mula tambat kepada nafsu lawamah, kedua tambat kepada nafsu mulhamah. Nampak tak? Baru dia boleh pergi mutmainnah. Jangan biar dia nafsu amarah saja. Kalau biar dia saja duduk tang ni saja, tak pergi mana? Nah, tangan kaki kita nafsu amarah duduk tang pusat. Atas sikit pada pusat nafsu amarah. Nafsu lawamah duduk belah kanan, susu bawah. Nafsu mulhamah duduk belah kiri, nafsu bawah, susu. Kita laki-laki perempuan sama, nampak tak? Ya, itu dah. Nafsu amarah tengah, di hujung hati. Lawamah duduk belah kanan, ingat mulhamah duduk belah kiri, mutmainnah duduk atas pusat. Tiga lagi lain. Radiyah, mardiyah, kamilah tu lain tu. Yang tu dah sampai kepada pujuk ni, mari kepada otak akal kita dah. Habis dia kawal semua akal kita, dia pegang. Habis akal dunia kita tak ada lah. Itu radiyah, mardiyah. Nampak tak? Kamilah. Sebab orang sampai radiyah, mardiyah, kamilah ni, dia buat kerja yang pada dasar orang-orang yang tak ada ilmu ni, dia kata dia ni rugi. Waktu tidur dia sembahyang, waktu orang boleh makan dia puasa ya. Orang tak pergi dia kata tu lah. Elok-elok lah ya, kata dah nampak. Dia sendiri pun kata ni, dia pun nanti boleh kata kat jiwa dia sendiri. Redha ni benda yang selalunya benda sakit, benda baik kita tak redha kan. Selalunya benda sakit lah kan, kita akan redha. Dia boleh redha, dia boleh terima ya. Seorang isteri yang boleh redha dengan perangai suami dia yang begitu luar biasa. Suami dengan perangai tak tuhala ni, ya. Isteri dia boleh redha terima, nampak tak? Ya. Heran dia boleh duduk dengan lelaki dia lagi, yang dia kata kan. Kita yang kurang akal tu dia kata lagu tu lah. Kita yang tak ada sifat redha dia kata lagu tu lah. Dia boleh duduk dengan lelaki dia lagu tu lagi, nampak tak? Tak pernah dia sebut keburukan lelaki dia. Inilah ahli syurga, nampak tak? Ya. Itu paling penting kita nak ambil faham. Jadi maknanya radiyah, mardiyah, kamilah tu lain. Itu bukan bidang kawasan. Jadi kita nak jaga ambil lima mutmainnah. Sekarang sebab tu zikir, duk goyang kepala macam tu lah. Zikir kan, zikir mula la ilaha illallah, dia kena pergi kanan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa amarah pi dekat lawamah, bagi dia berjangkit dengan lawamah. Nampak tak? Ya, dah habis sini la ilaha illallah, bawa kiri pula. Nampak tak? Kena bawa rilik ke kiri tu, orat tu bawa, orat darah tu bawa. Nampak? Kepala kita terus bawa. Macam tu kita sembahyang, kita kena bagi salam kiri kanan. Bukan pasal salam, pasal kepala tu, orat kepala tu, kanan kena kiri. Nampak tak? Dia kena kanan dulu kan. Nampak tak? Satu zikir, dia ajak zikir dah, dia kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat 1000.
Ada beza. Amarah nanti duduk bawah lawamah, dia tak jahat lah. Dia elok lah, nampak tak? Kemudian la ilaha illallah bawa belah kiri pula. La ilaha illallah belah kiri. Nampak tak? Itu dah. Pergi kepada mulhamah, nampak tak? Kemudian bawa la ilallah, bawa ke pusat pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah tu zikir dia. Dia punya link tu. Link saraf tu. Pasal nafsu duduk dalam tu. Kalau kita duduk tegak lagu ni, dia tak pergi mana? La ilaha illallah. Lena pula lagi tak pergi. Nampak tak? Faham yang tu jadi dulu ni tengok Tok Guru dia buat main tahlil dah. Kelang bunyi dah bawa lah. Periuk lagi dah rahat tu dia. Nampak tak? Nasi berani nak keluar nampak? Buat serabai nak keluar tu dia. Tapi tak apalah, tiru alim. Dia tak tahu apa-apa, dia tiru tak apalah kan. Bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar-biarlah. Baguslah tu. Bakat tu ada. Nampak tak? Cuma nak tunjuk bagi betul ya dah. Fikir bagi betul sikit. Kanan lah. Mula buat la ilaha illallah. Sikit kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tok Wan duk kali kepala kanan pasal apa Tok Wan? Cucu punya tanya. Nak bawa ni cahaya daripada hati pergi ke cahaya kanan. Nampak kata begitulah. Dia tak tahu nafsu. Dia awak nafsu dia tak tahu. Nak bawa satu cahaya di sini pergi ke kanan. Tok Wan kena buat begitulah. Dia nanti ikutlah budak tu. Nampak tak? Bila dia dah cerdik sikit, kita habaq apa dia. Tu dekat tu. Lepas 1000 buat di sini pula. La ilaha illallah belah kiri pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. InsyaAllah tentu amalnya. Itu dalam tarekah. Ni dah kuliah ni kita mengajar. Kuliah ni mana ada yang ni. Boleh jumpa kuliah lain macam ni, tuan-tuan. Ini kuliah lagu ni, tuan-tuan. Patut kena kekal, kena tambah lagi. Kalau ada 10 minggu, bagi 10 minggu lagi. Nampak tak ya? Ilmu tu fardu ain ni. Kita mengaji ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Nampak tak ya? Dengan Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tentu ada tafsir di rumah kan? Cuba buka ayat tu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah tak ulama. Kita lah semua ulama ni. Ulama ni kita semua tahu ke? Bukan alim. Ayat ulama dalam ayat ni bukan khusus kepada ulama orang-orang yang berilmu. Khusus kepada orang-orang Islam yang berilmu. Nampak tak? Mana-mana orang Islam yang berilmu, dia akan takut. Takut di sini ulama tafsir mengatakan orang yang mengurus tentang persoalan tauhid dan ma'rifah, orang yang tinggi ma'rifahnya kepada Allah, orang yang jelas tauhidnya pada jiwa. Inilah artinya orang yang takut yang kata ulama. Jadi yang kata ulama tu bukan pakai serban duduk macam saya depan ni lah. Yang kata ulama itu adalah mereka yang ada ilmu tauhid, yang boleh mentauhidkan Allah, yang ada ilmu ma'rifah. Depa tu dah yang dikatakan takut. Faham tak? Sebab orang ni akan takut kepada makam Tuhan. Baru dia kenal makam Tuhan tu apa. Sebab dia ada ilmu tauhid. Bila ada ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, dia akan kenal makam Tuhan. Bila dia kenal makam Tuhan, dia akan takut kepada makam Allah. Maka itu Quran mengatakan, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada makam Tuhan, nampak? Kerana tinggi makrifahnya, kerana dalam tauhidnya, nampak tak? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia boleh letak sebelah, dia boleh tahan runtunan nafsu syahwat tu, dia boleh bawa sebelah. Hampa ni tak ada apa, duduk sebelah. Nampak tak? Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka neraka, ya maaf, maka syurga, jantung ma'wa tu tempat penginapan depa. Ma'wa ni apa tuan-tuan? Ma'wa ni tempat tidur. Makna ma'wa, kati ya, tempat tidur apa dipanggil ma'wa dalam bahasa Arab? Bahasa halus. Ya. Antara syahwat kita yang paling tinggi, yang paling sedap kita tidur, betul tak? Mana ada lebih sedap pada tidur?
Makan kita kena ada tempat kena makan, ada suasana kena makan, baru kita kira makan tu sedap. Tidur tak mana pun sedap, tidur. Tidak. Duk mengaji pun tidur sedap. Tidak. Nampak tak? Jadi maka tu Allah bubuh satu syurga yang kamu tidur sedap. Nama dia Jannatul Ma'wa. Tu dia, nampak tak? Nah, tahan mata kita bangun tahajud, tahan mata kita sembahyang jemaah subuh, tahan mata kita, nampak tak ya? Dan kalau kita bukan semata kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka besok Allah ganti balik. Nah, hang tidur puas-puas. Tidur di akhiratnya bukan hilang semua. Tidur sambil tidur boleh bermain. Kata tuan-tuan tidur ya. 4 jam mimpi 4 jam tu mimpi duduk main di taman, seronok tak? Sedap-sedap taman 4 jam aku tidur. Aku mimpi main dalam taman, seronok tak? Dengan makan dia, dengan hiburan dia dalam taman tu macam mana? Tu yang kata tidur sambil menikmati. Tuhan bagi rasa awal-awal dah, nampak? Sebelum mati. Ya, di akhirat besok walaupun Jannatul Ma'wa tempat tidur, namun dia dapat bermain, dapat mengurus, dapat menjalani kehidupan dunia, kehidupan akhirat dengan begitu sempurna ya, tak ada satu pun cacat. Itu lebihnya. Tidur sana, tidur boleh laku juga perkara lain. Itu nikmat tidur, dia panggil Jannatul Ma'wa. Itu dia tempat yang paling banyak sekali ditumpu orang, tempat yang paling banyak mengambil nyawa manusia. Tempat tidur. Tempat tidur tempat paling bahaya sekali ambil nyawa manusia banyak. Dia patut jangan tidur kan. Tapi orang tidur juga. Itu dia. Jadi makanya yang diambil kira sebagai kenapa? Sebab umur kita tadi ini yang dikatakan kata syair tadilah ya, demikian nasib manusia dalam alam dunia, bahawa apa yang dihadapi dalam dunia dan kehidupannya selalu ada-ada saja, beruntun-runtun, sambung menyambung, tali menali, tak pernah putus. Karena itu kata tadi ini berkata syair, fama qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa arab. Syair, maka tidak akan habis-habisnya keperluan seseorang di dunia yang fana ini, dan tidak akan berkesudahan sesuatu maksud dan hajat, melainkan harus menghadapi keperluan yang lain lagi. Nampak? Habis yang ni habis. Aku nak beli kereta baru, contohlah kereta lama dah buruk, nak beli kereta baru, nak mengatasi masalah dia. Masalah kereta buruk banyak bagi masalah. Beli kereta baru, dah beli kereta baru pun masalah juga. Dia kena bayar dia punya installment dia tadi, nampak tak? Ya, dia kena maintain itu ini. Duk fikir pula di mana nak buat kereta buruk, buat di luar. Kereta baru nak buat di mana pula? Nak buat dalam rumah tak ada tempat, nampak tak? Dibubuh di luar juga, masalah juga. Kita tidur duk fikir macam mana dia. Tambah masalah lagi, nampak tak ya? Mai pula PKP, kerja pula kena berhenti, gaji tak ada, nak bayar hutang lagu mana. Problem juga. Bukan dia pernah habis. Masalah akan datang masalah. Kita atasi masalah ni, dia akan ganti masalah lain. Itulah dunia. Ya, tempat masalah tuan-tuan, tak pernah ada satu selesai. Hingga yang boleh selesai masalah kita, yang boleh mengimbangkan masalah kita, Allah saja. Allah saja. Sebab dia yang mentadbir dunia dia punya, dia tahulah sifat hakikat dunia, dia juga akan mengurus kita dengan syarat kita kena jadi hamba dia, baru boleh faham. Tak itulah insya-Allah. Kita aqul qauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.